Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, penonton webinar sekalian, selamat datang ke webinar Ramadan. Kali ini anjuran Institut Ahli Sunnah wal Jamaah ISWAJ UTHM bersama Pusat Islam UTHM dengan kerjasama Majlis Pembenar Muar, Pusat Pendidikan Tanah Lembut Research UTHM dan Institut Pendidikan Integrasi UTHM. Webinar ini adalah merupakan satu wadah ilmu dalam menyampaikan pengetahuan dan pemahaman dalam konteks halalan thayyiban dalam suasana bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya Abdul Wafi bin Abdul Rahman, pensyarah perkhidmatan makanan Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational UTHM, akan memberi perkongsian yang bertajuk persediaan makanan dalam konsep halal dan janganlah kamu mengikuti jalan syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang lagi nyata bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Jadi jelaslah di situ bahawa setiap apa yang kita makan yang ada di bumi ini perlulah dipilih dengan keadaan makanan yang halal dan juga baik. Bukan halal saja tetapi halal lagi baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita lihat dari segi konsep halal dalam kehidupan, kita perlu lihat daripada segi definisi halal tersebut. Bila kita lihat daripada segi definisi halal itu, iaitu dibenarkan atau tidak dilarang pengambilannya dalam Islam, dalam menurut Al-Quran, semua makanan adalah baik dan bersih, adalah halal. Kalau kita lihat definisi thayyiban pula adalah ditarifkan sebagai makanan yang bersih tanpa sebarang kotoran, sumber yang halal, pengambilannya tidak mendatangkan penyakit dan memudaratkan dan mempunyai nilai pemakanan serta elemen yang bermanfaat. Jadi ringkasnya adalah makanan yang dibenarkan dalam Islam iaitu atau kita memikirkan uh, kebersihan tanpa memikirkan dari segi halalnya, dia akan memudaratkan kehidupan kita dan memudaratkan tubuh badan kita pada akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, bila kita sebut halal thayyiban, dia adalah berkait rapat dengan keselamatan makanan. Bila kita lihat daripada segi definisi keselamatan makanan itu adalah cara pengendalian, cara penyediaan, cara penyimpanan makanan yang dapat mengelakkan sebarang penyakit bawaan makanan. Itu bersih daripada kuman yang berbahaya, bersih daripada segala racun, serangga, racun perosak dan bersih daripada segala toksin. Dan juga bila berkaitnya dengan kebersihan makanan, iaitu keselamatan dan kebersihan ini adalah pemeliharaan semasa penyediaan makanan, penghidangan makanan dengan cara yang memastikan makanan itu selamat dimakan oleh sesiapa saja dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, dalam kita menyambut bulan Ramadan yang mubarak, dalam menyambut hari raya yang hampir tiba, kita melihat kepada perkhidmatan makanan kita. Di mana-mana kita lihat ada bazar Ramadan, di mana-mana kita lihat kedai-kedai makan, restoran-restoran menyediakan buffet Ramadan, menyediakan makanan, hidangan yang sedap, yang lazat untuk kita nikmati. Tapi kita ingat, adakah makanan tersebut itu halal dan thayyiban? Pada asasnya adalah halal, tetapi daripada segi kethayyibannya, adalahkah dalam makanan yang disediakan dalam perkhidmatan makanan kita itu menyediakan makanan yang thayyib ataupun halal ataupun yang bersih. Jadi bila kita lihat perkhidmatan-perkhidmatan makanan kita, biasanya ada yang uh, menyediakan makanan yang halal lagi thayyiban, tetapi ada juga perkhidmatan makanan kita yang menyediakan halal tetapi belum tentu thayyibannya. Itu yang kita kena lihat, yang kita akan kupas dengan lebih mendalam dari segi konsep perkhidmatan makanan di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmat Allah sekalian, dalam konsep halal thayyiban dalam keselamatan makanan, di perkhidmatan makanan ini terbahagi kepada 5 elemen. Yang pertama, makanan yang bersih. Apa itu makanan yang bersih? Makanan yang bersih itu datangnya dari sumber yang bersih. Jadi bila cara penyediaannya, cara pengendaliannya perlulah dalam keadaan yang bersih. Bukan sekadar halal. Kadang-kadang kita lihat bila kita beli satu makanan tu kita lihat halal. Dijual oleh orang-orang Islam, dijual oleh orang-orang Melayu kan kononnya. Dijual oleh pengusaha-pengusaha makanan yang meletakkan logo halal. Tapi adakah sumbernya bersih? Adakah selamat untuk kita makan? Adakah pengendaliannya adalah selamat untuk kita makan? Jadi bila kita lihat daripada segi pengendali itu sendiri, makanan bersih itu datangnya daripada pengendali yang
mengendalikan makanan yang keadaan yang bersih dari segi personal dia, daripada hujung rambut sampai hujung kakinya. Adakah mereka memakai penutup kepala, memakai apron, kukunya dipotong ke tidak, memakai aksesori yang boleh memudaratkan makanan, itu perlu dilihat supaya bila kita lihat pada makanan itu bersih, bukan pada makanan itu saja, tapi pada keseluruhannya. Keduanya pada alatan digunakan seperti pisau, papan pemotong, utensils, equipment, glassware, flatware dan sebagainya, itu juga adalah perlu dilihat. Bila mana kita lihat makanan-makanan yang bersih tu, okey, bila lihat alatan digunakan tu bersih ke tidak, sesuai ke tidak. Kadang-kadang kita menggunakan papan pemotong itulah yang digunakan untuk potong ikan yang belum masak, potong itu jugalah ikan yang telah dimasak. Yang itu yang menyebabkan berlakunya keracunan makanan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya adalah tempat pengendalian. Bila kita tempat pengendalian makanan ni adalah persekitaran kita lah. Tepi longkang kadang-kadang, tepi tempat buangan sampah, kadang makhluk perosak yang berada di sekeliling tu. Kadang kita nampak tikuslah, lipas, okey, lalat yang berterbangan. Itu menyebabkan makanan-makanan yang kita datang semuanya adalah halal, tetapi penyediaannya ataupun tempatnya tidak bersih. Okey. Jadi apa yang kita gunakan ialah perlu, makanan itu ditutup, perlu makanan itu dijaga, okey, dari segi pengendaliannya, dari segi simpanannya dalam, menyediakan makanan tersebut. Seterusnya bila kita lihat, yang lihat adalah makanan yang berkhasiat. Okey. So, bila kita melihat makanan berkhasiat ni kita tahu, kita kita tengok makanan tu, baik untuk kita makan, kita rasa okey itu berkhasiat. Kita tengok makanan tu sedap untuk kita makan, itu berkhasiat. Jadi bila kita makanan berkhasiat ni, biasanya dalam, kehidupan kita, kita mengikut piramid makanan. Okey, piramid makanan ni kalau kita lihat, banyak konsep piramid makanan. Piramid makanan yang Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia keluarkan sendiri pun ada. Pada yang paling, terbaru 2020 menyatakan, piramid makanan yang perlu, yang sesuai diambil, iaitu kita bermula daripada buah-buahan dan sayur-sayuran dalam dalam, kuantiti yang lebih. Okey, kemudian kita pergi kepada hasil-hasil bijirin. Okey, produk-produk yang berasaskan bijirin, ubi-ubian, and then kita pergi kepada, susu dan produk tenusu dan juga jenis-jenis protein. Okey, dan juga akhirnya kita pergi kepada, pengambilan lemak, minyak, gula dan garam. Itulah piramid makanan yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, setakat tahun 2020. Okey, jadi itulah makanan berkhasiat. Kadang-kadang kita rasa macam makanan yang kita makan halal, bersih, tapi kurang berkhasiat pula. Contohnya kita makan makanan yang terlalu banyak minyak, makan yang terlalu banyak lemak, makan yang terlalu banyak, garam dan gula dan sebagainya. Menyebabkan makanan yang kita makan itu halal dan thayyiban tetapi tidak berkhasiat. Baiklah, tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya adalah makan yang tidak memudaratkan. Bila kita lihat makan tidak memudaratkan tu adalah makanan yang terdedah kepada pembiakan mikroorganisma ataupun pembiakan bakteria. Kadang-kadang kita lihat makanan tu, dihidangkan, pagi dah hidang. Kalau kita tengok pergi kat bazar-bazar Ramadan tu, okey, pagi dah hidang dah, tengah hari, dia dah siap masak dah letak dekat 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 bazar Ramadan tu. Tetapi bila kita lihat daripada segi, kedudukannya ataupun dari segi hidangannya tu, kadang-kadang tidak bertutup. Kadang-kadang, kedudukannya tu di tepi longkang. Dan kadang-kadang tu kita biarkan dia terdedah, kadang lalat, kadang, hinggap, kadang, orang habuk lalu, orang yang datang, pengunjung-pengunjung yang datang ke bazar Ramadan menyebabkan makanan tu menyebabkan pembiakan bakteria dan terdedah kepada, kekotoran. Jadi menyebabkan makanan itu tidak sesuai dan tidak selamat untuk dimakan. Seterusnya, kalau kita lihat makanan yang tidak memudaratkan ni kita berkait pula dengan makanan yang dipanaskan berkali-kali. Ini tuan-tuan dan puan-puan mesti akan fikir, makanan ni boleh tak dipanaskan? Boleh, tapi kita jangan lebih daripada 3 kali. 2 kali tu pun dah cukup lah. Kata kalau saya bagi makanan tu, 2 kali tu rasa macam, okey cukuplah makanan. Tapi kadang-kadang kita, bukanlah kita nak nak me kata orang tu nak buang makanan tu sayang kadang. Jadi kita kena panaskan juga makanan tu berkali-kali. Tapi kadang-kadang makanan tu sebenarnya tidaklah, menyebabkan pembiakan bakteria yang terlalu banyak menyebabkan kita makan makanan tu walaupunlah makanan tu halal, walaupunlah makanan tu thayyib, tetapi makanan tidak bersih, dan boleh memudaratkan disebabkan pembiakan bakteria yang terlalu banyak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya adalah makanan yang disimpan terlalu lama sehingga tamat tempoh. Itu pun kadang-kadang kita tengok. Bila kita tengok makanan tu, sihat lagi, elok lagi, bukan sihat, elok lagi, boleh dimakan. Tetapi, ada jugalah, pembiakan bakteria yang kita tak nampak. Okey, terlalu lama, kadang-kadang tu dah tamat tempoh. Kadang-kadang dah,
kita, "Eh, dah lambat tempoh dah tapi boleh makan lagi." Jadinya kita kena lihat. Kadang-kadang ada setengah-setengah individu yang boleh tahan dengan makanan tamat tempoh, ada setengah dia tak tahan. Jadinya bila kita lihat kepada makanan yang disimpan lama dan kita tamat tempoh ni, uh, bergantung kepada individu. Tapi, saya sarankan kepada, tuan-tuan dan puan-puan supaya bila makan telah tamat tempoh tu adalah lebih baik kita buang, daripada sayang diri sayang makanan, lebih baiklah kita sayang diri kita sendiri, kan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila makanan yang memudaratkannya berkait juga dengan makan dalam tin, dalam paket, dalam plastik, botol kaca yang telah rosak, itu semua mengambil kira, makanan-makanan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Kadang-kadang kita lihat, "Alah, ada kemek sikit je dekat tin sardin ni, tapi boleh makan." Tapi sebenarnya dia telah makanan tersebut telah tercemar. Sebab kalau tin-tin yang kemek ni menyebabkan, makanan ataupun isi dalam tin tersebut telah tercemar. Begitu juga dengan plastik yang kita perasan kadang ada kebocoran pada plastik. Tengok ada dah ada semut dalam tu, kadang-kadang dah ada, lipas ke dalam plastik tersebut. So, ni kita kena buang makanan tersebut. Seterusnya adalah makanan disimpan dalam suhu yang tidak sesuai, dipanggil suhu zon bahaya ataupun danger zone temperature. Ni kadang kita lihat, kalau tuan-tuan pergi kat bazar, pergi, bulan-bulan Ramadan ni petang-petang kita tengok, ini kan suhu. Adakah makanan yang diletakkan ataupun makanan yang dijual, dihidangkan itu, adakah pada suhu yang sesuai? Rata-rata saya lihat, pemerhatian saya pun semuanya lah, suhunya tidak sesuai. Dia tu masa pula dihidangkan lama. Bayangkanlah pukul 2 dah dihidang makanan, masaknya pukul, sebelum sahur dah masak, bangun sahur tu dah siap masak, and then dia hidangkan untuk pukul 2 pukul 3 tu dah siap dekat bazar dan kita pun beli. Kita nak makan pukul 7 pukul 8 nanti waktu berbuka puasa. Jadi berapa lama makanan itu dah terdedah kepada, suhu yang tidak sesuai. Itu dipanggil suhu zon bahaya ni. Berapa lama makanan itu terbiar dengan pembiakan bakteria dan mikroorganisma. Begini itu yang kadang-kadang kita lihat. Oh, pergi bazar makanannya halal, tapi toyib tak tidak. Jadi itu yang tuan-tuan dan puan-puan kena lihat daripada segi toyibannya bagi sesuatu makanan tersebut. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Selain daripada itu, kita melihat pada makanan yang segar. Yang segar ni kita tahulah bila kita lihat makanan segar, contohnya buah-buahan, contohnya sayur-sayuran yang segar yang boleh dimakan mentah ni adalah makanan-makanan yang sesuai, yang mempunyai vitamin dan garam mineral yang tinggi. Punya rasa dia yang manis kadang-kadang, yang tidak perlu ada tambah perisa ataupun perasa yang sesuai. Okey, tekstur yang rangup, yang lembap dan berair yang sesuai untuk kita makan. Itulah kita makanan yang segar. Okey, jadi makanan segar ni kelemahan dia tak boleh simpan lama. Dan kita kena bersihkan. Okey, kita perlu toskan kering sebelum kita simpan dalam beg lah. So jadinya bila kita simpan tu lama, dia akan jadi layu. Dan penyimpanannya pula kena lihat dalam mana, suhunya berapa. Okey, pada keadaan suhu yang sesuai. Okey, antara 1 hingga 6 atau 7, pada 1 hingga 7 darjah Celsius adalah untuk penyimpanan makanan atau panggil sebagai suhu sejuk ataupun chill. Okey. Jadi untuk mengekalkan, okey, kesegaran, okey, makanan tersebut, terutamanya pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin-hadirat sekalian, ya, selain daripada itu, dalam panduan pemilihan bahan mentah yang segar, okey, kita lihat, kalau kita lihat tu, kalau kita tengok bahan mentah tu, ayam tu, kalau kita ni nak raya ni, kita beli ayam ni kan, tengok isinya macam mana, isi pejal ke tidak, kulitnya cerah ke tidak, lembab, tidak berlendir, tidak berair. Kadang-kadang tengok dah kebiru-biruan dah ayam tu dah. Tu kalau kita tak perasan, dah baru mak, alamak ayam dah warna biru, alamak ayamnya sudah, dah berbau. Itu kadang-kadang kita mengambil, tak indah, perkara tersebut. Jadi, saya sarankan bila tuan-tuan dan puan-puan pergi ke pasar, ni nak musim-musim nak raya ni, pilih ayam yang betul-betul. Sebenarnya ayam tu perlu dah suhu yang betul. Okay, kalau suhu suhu lepas disembelih tu, pada suhu bilik tu, jangan biarkan lama pada, room temperature ataupun suhu bilik. So dia akan menyebabkan ayam tu cepat, rosak. Okey, jadi ayam perlu disimpan, pada, pada tempat sejuk beku ataupun di bawah 0°C. Okey, seterusnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayur-sayuran ni perlu buah-buahan yang segar, tidak berulat, tidak berkulat. So jadinya kita perlu, memikirkan, atau memilih, buah-buahan dan sayur-sayuran yang betul-betul menepati, apa kata orang tu, pemilihan ataupun ciri-ciri yang sesuai untuk kita makan ataupun kita masak.
Seterusnya daripada segi ikan dan makanan laut ni, kita lihatlah, ikan kadang-kadang tu kita pergi ke pasar tu ikan dah lama, kadang-kadang ikan tu kita tekan isinya pun dah lembik dah tak pejal dah kata kan. Dan tidak kadang-kadang ikan tu pun dah berbau dah. Jadinya kita pilihlah suasana ikan tu makanan laut, okey, yang sesuai, okey, yang, tidak, mendatangkan ataupun yang segar, okey. Okey, seterusnya pada daging. Itu juga sama juga dengan ayamlah, perlu segar, okey, tidak berbau, okey, tidak berubah warna. Kadang-kadang kita tengok orang, sembelih daging dekat pasar tu, okey, suhunya dah lah room temperature, lepas tu dibiarkan terdedah pula dekat dekat, apa, dekat pasar tu dengan keadaan habuk, dengan keadaan, orang lalu lalang dengan suhu yang sesuai. So, di situ menyebabkan pembiakan bakteria yang sangat cepat, okey, dan sangat-sangatlah memudaratkan bila kita makan nanti. Itu menyebabkan kadang-kadang, "Alamak, balik dah kena keracunan makanan." Kadang-kadang balik pula dah kena sakit perut. Itu yang kena kena kita kena, alert lah. Kita kena, pastikan pemilihan tu dalam keadaan yang betul, daging yang sesuai. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya adalah makanan tidak berisiko tinggi. Okey. Macam mana makanan tidak berisiko tinggi ni? Okey, maksudnya asingkan makanan yang mentah dimasak. Itu kadang-kadang kita pun kat rumah, itulah, peti ais kita tu, situlah yang makanan yang mentah, situlah makanan yang dimasak. Itu kadang-kadang kita pun, alamak makanan kita makan, rasa pun dah lain, bau pun dah lain dah. Contohnya kita letak ayam, yang dah masak ayam goreng, tiba kat situ juga kita ada sayur-sayuran, kita juga ada buah-buahan dalam tempat yang sama juga, kita campurkan semua. Kadang-kadang ada 2 3 bulan punya, makanan pun ada lagi dalam peti ais, kita pun tak tengok pun. Bulan-bulan puasa ni tak habis makan, kita letak peti ais, tak habis makan simpan dalam peti sejuk. Itu menyebabkan kita pun tak tahu dah, makanan-makanan yang boleh makan, tak boleh makan, besok kita panaskan, besok kita panaskan. Kesudahannya kita menyebabkan rasa sakit perut dan menyebabkan keracunan makanan. Okey, kemudian kita tengok masakan yang dengan cara yang betul. Ini kena kena lihatlah. Okey, biasanya kita akan masak pada suhu lebih pada 60 darjah Celsius. Okey, bila kita masak pada kurang menyebabkan makanan yang masak tu tidak cara yang betul, kaedah yang betul menyebabkan kita terdedah kepada keracunan makanan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya adalah simpan makanan pada suhu yang selamat. Okey. Kenapa suhu yang selamat? Sebab suhu yang selamat dia menyebabkan makanan kita itu terjaga, menyebabkan makanan kita selamat untuk dimakan, menyebabkan kita tidak rasa kita tidak mengalami masalah keracunan makanan, kita tidak mengalami masalah, sakit perut, okey dan sebagainya. Jadi kita perlu simpan makanan pada suhu yang selamat, suhu yang betul. Contohnya lah, kalau makanan tu perlu disimpan sejuk beku, simpanlah dalam tempat sejuk beku. Kalau makanan tu perlu perlu disimpan sejuk, simpanlah makanan tu pada tempat yang simpan sejuk. Kalau makan tu boleh disimpan dalam, suhu bilik, simpan makanan pada suhu bilik. Seterusnya, ini kadang-kadang kita kita terlepas pandang, penggunaan air. Okey, air ni kan, air pipe lah senang cerita kan. Kena kena apa air atau, yang sesuai, air ataupun bahan mentah daripada sumber air mentah yang sesuai. Dan selamat. Kalau kita, di negara kita ni, saya rasa tak ada masalah daripada segi penggunaan air mentah yang selamat. Cumanya kadang-kadang kalau nak lebih kata orang tu, "Oh, air sini kadang ada klorin yang boleh sakit perut." Kita tapislah air, gunakanlah, penapis-penapis air yang ada dalam pasaran sekarang ni untuk mengatakan air tu lebih selamat lagi bersih. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang di rumah sana, mak-mak kita kadang lupa ingatkan air tu, tapis je dah boleh minum. Boleh. Tapi ada orang yang tak tahan. Jadi saya sarankan, saya syorkan, air tu, air mentah tu perlu dimasak. Okey, masak tu kena mendidih, sehingga 100 degree Celsius. Okey. Baiklah, tuan-tuan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, makanan yang bersih dalam perkhidmatan makanan. Macam mana kita mengatakan makanan tu bersih dalam perkhidmatan makanan? Okey, bersih je, halal tu confirm halal. Contohnya kita pergi restoran, halal tak? Halal. Ada logo halal? Ada. Okey, adakah makan tu bersih? Ada makan tu sihat? Ada makanan selamat? Okey, jadinya perlu ada, sumber yang halal. Bila sumber halal ni ada logo halal. Yang pertama sekali kita keluar masuk tu ada logo halal. Habis tu encik, katakan kalau kita pergi bazar Ramadan ada logo halal ke? Tak ada kan? Tak ada. So, bila tak ada tu, kita jangan was-was. Kita tengok makan tu bersih, kita tahu peniaganya adalah Melayu, Islam, ataupun, mmm, mana-mana makanan yang, dijual oleh, orang yang beragama Islam, kita rasa betul halal yang kita yakin, kita beli.
kalau kita rasa tak yakin, kita tengok keadaan dia, pengendalian dia ataupun tempat dia menjual tu, kurang bersih, kurang yakin, saya syorkan, tak perlulah beli, okey. Jadinya bila kita ada dalam perkhidmatan makanan biasanya kita ada logo halal, tetapinya kalau yang tak ada logo halal tu, kita mengikut keyakinan kita lah, untuk beli ke tidak. Terutamanya dalam bazar Ramadan, saya konteks bazar Ramadan. Kalau perkhidmatan makanan, janganlah kita dah nampak tu kedai, yang tak halal kita masuk je kata, "Oh tak apa ikut keyakinan, ikut ikut kita punya, apa kata, tanpa was-was nak masuk tu." Tidaklah, maksudnya perlu ada, logo halal tu, itu adalah satu kewajipan. Okey, seterusnya, bila kita lihat pada logo halal tu, kita meyakinkan kita bahawa perkhidmatan makanan tu, telah menepati hukum syarak yang ditetapkan oleh, JAKIM. Okey, seterusnya adalah peralatan bersih dan halal. Macam mana peralatan bersih dan halal ni? Benda tidak rosak, tidak memudaratkan penggunaan. Lepas tu cara yang betul digunakan. Sumber alatan tersebut, itu sumber tu, dengan sumber yang halal dan proses yang halal. Kadang-kadang kita beli peralatan tu bersih, bersih, halal, halal. Tetapi kadang-kadang kita rasa macam ada yang diimport daripada negara-negara luar mengatakan, oh ada sumbernya yang tak halal ataupun prosesnya tak halal. Contohnya lah, letak, proses pinggan, dicampur dengan tulang-tulang yang tidak halal. Okey, contohnya senduk, kan sekiranya pakai senduk kayu tu kan. Kadang-kadang senduk kayu tu, prosesnya pula, sumbernya pula tak halal, dia ambil daripada ladang peternakan, apa semua tu. Okey, jadinya kita kena lihat daripada segi peralatan, okey, yang bersih dan halal. Contoh yang seterusnya adalah premis makanan dalam kawasan yang bersih dan selamat. Jauh dari tempat bahaya. Okey, jauh daripada kawasan-kawasan ternakan. Okey, jauh dari tepi longkang, kawasan sampan dan sebagainya. Bila perkara ini, perlu lihat, perlu perhatikan, di manakah kawasan ataupun di manakah perkhidmatan makanan tu dijual. Tapi kadang-kadang kita pun tidak ada pilihan. Kadang-kadang bila kita pergi kat bazar Ramadan betul-betul letak di tepi longkang. Kadang bazar Ramadan tu betul-betul, tepi parit kadang-kadang. So parit pula tu memang, bau parit. Kadang-kadang kawasan tu lah kawasan tempat, pelonggokan ataupun pembuangan sampah menyebabkan kita rasa makan tu dah halal, tetapi tak bersih dan tak selamat. Okey, baiklah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Bila kita lihat, kita mengatakan bahawa, saya suka, memberi satu terms iaitu from farm to plate. Dari ladang ke meja makan. Okey, macam mana kata dari ladang ke meja makan? Okey, pertama daripada segi ladang, sumber makanan. Alhamdulillah kita di Malaysia ni, produk-produk makanan kita ataupun dari segi ternakan, dari segi daripada segi, pertanian kita kebanyakannya adalah daripada sumber makanan ataupun daripada sumber yang bersih. Okey, dan ada juga sumber yang halal. Okey, dan seterusnya daripada segi penghantaran. Okey, kenderaan yang digunakan, ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Okey, packaging yang digunakan dan kenderaan yang digunakan. Penghantaran ni, okey contohnya menggunakan lori. Lori tu kalau nak dikirakan, lori yang hantar ayam tu tidak boleh bercampur dengan, lori yang dihantar untuk, ternakan yang tidak halal. Contohnya inilah hantar ayam, ini juga lori yang dihantar untuk, hantar khinzir contohnya. Jadi perkara itu perlu dielakkan. Okey, itu menyebabkan makanan kita tidak halal. Walaupun ayam tu halal, tapi bila dicampur menggunakan lori yang sama ataupun kenderaan yang sama, menyebabkan, makanan tersebut tidak halal sumbernya. Seterusnya adalah proses. Okey, kita ada 2, dalam dalam dalam, kehidupan kita, kita punya proses, memasak. Okey, itu makanan siap dimasak ataupun ready to cook ataupun makanan siap dimakan, ready to eat. Bila makanan siap dimasak ni, ready to cook ni, dia makanan-makanan yang kita perlu masaklah untuk kita sediakan ataupun makanan yang perlu kita, kita masak dengan suhu yang sesuai, dengan kaedah masakan yang betul. Ataupun makanan siap dimakan ni adalah makanan-makanan yang boleh kita terus makan. Contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran tu, kita tak perlu masak pun kita boleh makan. Jadinya itu yang perlu dilihat untuk membezakan makanan kita tu selamat dan bersih. Okey, halal tu halal lah, tapi adakah makanan itu selamat ataupun bersih. Okey, seterusnya adalah penyediaan makanan. Okey, ini adalah penting bagi seorang pengendali makanan. Okey, sebagai seorang pengendali makanan, menyediakan makanan, memasak dalam suhu yang betul, memasak dengan kaedah masak yang betul adalah sangat penting. Selain daripada diri mereka dalam keadaan bersih, so penyediaan makanan ni, pengendali tersebut perlu,
menggunakan ataupun menyediakan makanan dalam keadaan yang betul dan selamat. Kadang-kadang pengendali tu bersih dah, dah daripada ujung rambut sampai ujung kaki dia bersih. Tetapi pula pengendaliannya pula tak bersih, suhunya pula tak betul, kaedah masak, ada masaknya kadang-kadang makanannya tak bermasak atau tak masak, kata undercook dia panggil. So menyebabkan makanan itu tercemar dan menyebabkan makanan tersebut boleh memudaratkan. Okey, dan seterusnya makanan yang selamat untuk dimakan. So jadinya bila kita melihat daripada farm ke plate ataupun daripada ladang ke meja makan tu, kita mengambil 5 konsep ni daripada ladang, penghantaran, proses, penyediaan makanan dan makanan tu sendiri. Okey, jadi makanan tu perlu selamat dimakan daripada segi konsep halalan dan thayyiban. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita lihat konsep makanan di negara kita ini adalah tertakluk kepada perundangan makanan. Okey, kita melihat kepada Akta Makanan 1983, kita melihat kepada peraturan-peraturan makanan 1985 dan kita melihat kepada peraturan-peraturan kebersihan makanan tahun 2009. Okey, bila kita lihat daripada segi peraturan kebersihan makanan 2009, kita nak pastikan bahawa premis makanan bersih dan memuaskan dari segi reka bentuk dan bangunan dan infrastrukturnya. Dan memastikan pengendali makanan, menjaga kebersihan diri, mengelakkan amalan-amalan yang boleh mencemarkan makanan. Dan seterusnya, memastikan perkakasan dan peralatan digunakan sesuai, bersih dan mudah dicuci. Dan akhir sekali membantu mengukuhkan dan menyeragam aktiviti pengukusan kebersihan makanan di premis makanan termasuk yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi jelas bahawa setiap apa yang peraturan dia tetapkan oleh kerajaan adalah mematuhi dan perlu dipatuhi dan perlu memenuhi objektif-objektif kebersihan makanan itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya uh, dalam peraturan kebersihan makanan 2009 ini mengatakan bahawa makanan, permis makanan perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan pendaftaran ni biasanya dah 3 tahun. Ya, jadinya premis makanan yang terlibat dalam pengiriman makanan, premis makanan terlibat dalam catering makanan besar-besaran, premis makanan yang disedia, yang diproses, yang disimpan dan dihidangkan untuk jualan. Rasanya semua kenderaan yang makanannya yang sesuai, yang sedia dimakan untuk dijual. Itu paling penting sebenarnya. Contohnya macam kita ada food truck lah. So kita katakan bukan premis saja. Sekarang ni ada food truck. So itu perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan bahawa makanan-makanan yang dijual, makanan-makanan yang dihidangkan tu adalah mengikuti dan menepati kehendak dan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia supaya kita lihat bahawa kerajaan nak lihat bahawa makanan yang disediakan itu adalah selamat untuk dimakan. Okey. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, saya rasa perkongsian kita pada hari ini setakat itu saja. Yang banyak lagi yang kita akan kupas tapi disebabkan masa tidak mengizinkan, masa yang diberikan oleh pihak USAS pun agak terhad. Jadinya saya sebagai perkongsian kita pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah ISWAD. Terima kasih sangat-sangat kepada Dr. Muhammad Sulaiman bin Datuk Haji Sulong yang telah memberi saya peluang untuk memberikan perkongsian ilmu tentang konsep halal dan thayyiban dalam premis makanan ini. So saya harap perkongsian yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan sekalian dia dalam yang menonton webinar pada kali ini. Sekian dari saya sehingga bertemu kembali pada sesi webinar akan datang yang akan disiarkan di YouTube ISWAD UTHM sehingga berakhirnya bulan Ramadan ini. Dengan itu saya akhiri webinar ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.